A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anda bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Apa khabar para penonton sekalian? Diharap semua dalam keadaan sehat, sejahtera dan di bawah payungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali lagi kita pada hari ini bagi membicarakan topik-topik yang menarik sambil-sambil kita sarapan pagi tu kan dengan anak-anak, suami kita, isteri kita, mak ayah kita tu. Dan pada hari ini sesuailah dengan topik yang kita akan bicarakan, iaitu berkaitan dengan tutup pekung keluarga. Inilah masalah yang kadang-kadang berlaku, berantakan rumah tangga itu mungkin disebabkan oleh kita muka pekung keluarga. Bagi mengulas isu pada hari ini, bagi membicarakan tentang topik kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda Al-Fadhil Ustaz Yaakob Yusra. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kita pada hari ini dengan topik perbincangan yang cukup menarik berkaitan dengan isu keluarga. Jadi kepada anda semua, hari ini kita bincangkan tentang tutup pekung keluarga. Baik Ustaz, mungkin sebagai mukadimah pertemuan kita pada hari ini, sudah semestinya tempat yang paling menenangkan dan paling bahagia adalah bila mana kita berada di dalam keluarga. Namun begitu, ada di kalangan mereka ini yang sanggup untuk memberantakkan keluarga itu demi untuk kepentingan peribadi mereka. Sebagai mukadimah Ustaz tentang topik kita pada hari ini, tutup pekung keluarga. Tafadhal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih pada Dai Aiman dan rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan Allah memelihara kita dalam keadaan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah, dan daripada tersebarnya aib-aib yang semua ada. Tak sudah risaulah, tak sudah macam ada panggil ajat-ajat suci kan. Semua ada salah-salah tersendiri, tapi di atas kebesaran Allah, kemuliaan Allah, kasih sayang Allah, Allah tutup. Cuma apa yang kita risau dan bimbang dalam keadaan manusia hari ini, masyarakat kita hari ini yang sangat terdedah dengan media sosial, yang tangan tu jadi gatai nak sebarkan juga, walaupun hal demikian dalam keadaan sifat aib tu dalam keluarga dia sendiri kan. Konon-kononnya nak jadi hero dan sebagainya. Jadi yang inilah yang kita nak bincangkan secara penuh dengan hikmah, yang kita tak mau mengaibkan siapa-siapa dan kita tak mau barah dan toksik ni terus berlaku Ustaz. Dia toksik ni Ustaz, dia bermula dengan yang kecil, dia akan jadi habit dan dia akan jadi penyakit. Itu yang cukup bahaya. Ada orang Ustaz, kalau dia tak share sehari benda-benda merapu, dia tak boleh blur. So yang ni kita takut yang berlaku dan kita tak maulah tambah-tambahnya na'udzubillah daripada berlaku dalam keluarga kita. Apatah lagi kalau hak luar pun kita tak mau, apatah lagi dalam bersifat family yang kita tahu cari bulu ayam akhirnya bercantum juga kan. Cincang ayak ni akhirnya dia akan kembali kepada asalnya. Jadi sudah pastilah kita tak mau merobohkan silaturahim nasab yang terbina jalurnya daripada kekeluargaan ini, yang kita berkongsi rahim yang sama. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Tapi tadi Ustaz ada sebut tentang media sosial, yang mana mungkin disebabkan perkara itu nampaknya seperti gurauan ataupun nampak seperti bersukaria, menunjukkan gambar dan sebagainya di media sosial. Tapi akhirnya itulah menjadi asbab berpecahnya keluarga itu sendiri dan terbuka aib keluarga. Jadi sahabat kita di Facebook ini, Ustaz, ada satu soalan menarik daripada Abdul Karim Sufyan. Keterbukaan dalam media sosial hari ini telah menyebabkan ramai di kalangan kita teruja untuk berkongsi apa jua kisah dalam kehidupan, sama ada dalam suasana senang atau duka, sehingga secara tidak sedar telah membuka aib diri dan keluarga. Pada pandangan yang berbahagia Ustaz, bagaimana ia dapat dibendung mengikut acuan agama Islam? Tafadhal Ustaz. Baik, yang pertama, baginda Nabi SAW sebut di dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, mafhumnya, janganlah kalian khibah, yakni bercakap tentang aib ataupun kesalahan orang lain, kerana khibah itu lebih kejam daripada zina. Kerana zina itu bisa dihapuskan dosanya dengan bertaubat kepada Allah. Adapun khibah itu tidak bisa dihapuskan kecuali orang yang kita khibah ataupun gosip tadi memaafkan kita. Mana? Bukan nak abang kata ringan, abang kata tak usah khibah lah, benda ni benda yang merapu, dia akan jadi penyakit yang kalau manusia tak ampun, tak maafkan, balik awal kita kat sana. Jadi muflis kita. Dan hukumnya, bila ditanya tentang hukum haram dan berdosa besar, itu sudah pasti
Dan nak bendung benda ni tuan-tuan, macam mana nak bendung? Soalan pada Abdul Karim tadi. Bila kita faham dah dari segi konteks agama ni haram dan dosa besar. Dan macam mana cara nak bendung? Yang pertama pastikan elak daripada berada dalam circle yang toksik. Kadang-kadang tuan-tuan, penyakit duk kata ke orang sebar aib ni, dia jadi habit dan dia ada circle dia. Kan, contohnya geng-geng makcik bawang kan. Depa dah memang tugas harian depa, memang portfolio depa ni kena kata ke orang. So tugas. Bila tak ada kata ke orang, dia kena cari. So bila tak ada orang lain nak kata, dia kata kat kawan dia hak tak mai. Dia kata tu tengok, tak mai tu ada tu, dia buat ajar-ajar pula. Bukan ada pasal. Sebab dia memang portfolio hari-hari, dia jadi habit Ustaz. Tu kata kena tinggalkan circle toksik ni. Sebab ingat dalam agama ni dia ajak apa kita apa? Agama kita ni dengan siapa yang kita kawan. Kalau jenis kawan dengan orang jenis mulut, orang Kedah panggil mulut hebiak. Mulut jenis suka kata ke orang ni, itulah dia akan jadi pada kita juga. Dosa kata ke orang ni bukan hanya yang bercakap Ustaz, yang dengar pun dapat sama. Sebab kalau tak ada orang dengar, tak ada orang cakap. Ustaz saja saya pagi-pagi duduk cakap depan cermin ada. Tak ada tu wayar putih orang panggil. Kan? Tapi bila ada orang yang menyambut percakapan, maka tu yang dia syok Ustaz. Lepas tu kita pula memang kita tak kata, tapi kita jenis nasi tambah ni. Dia duk kutu-kutu, kita oh tu noh. Oi teruk noh. Dia 2-3 patah perkataan, tapi dia yang duk jadi penyambung kepada bagi berapi sikit. Jadi berapi ni. Kawan tu pun syok jadi galak lebih. Oh kawan tu duk sambut, kawan tu sambut. Ni yang menjadi toksik. Sebab tu kena cari bagi kita dan tuan-tuan, apa yang kita buat ni mesti ada partner yang akan turut serta. Dia bagi partner in crime lah. Orang yang kaki mengai, dia ada circle mengai. Orang yang kaki main bola, dia ada orang main bola. Orang yang setiap benda daripada perbuatan kita ni, insya-Allah kita akan menarik minat yang sama. Jadi minat kata ke orang pun dia akan jadi benda yang sama. Maka kat sinilah kita perlu betulkan batu kata circle yang baik itu menentukan juga kebaikan pada kita. Insya-Allah mudah-mudahan tu first come first, benda yang nak bendung benda ni senang je tuan-tuan. Ubah circle, cari circle yang banyak dalam percakapannya takharub ilallah, mendekatkan kita dengan Allah. Bukan nak suruh cari yang soleh-solehah betul-betul sampai tak ada langsung duk zikir-zikir, tak ada. Cari yang biasa-biasa, tak kata ke orang pun dah okey dah insya-Allah. Kadang-kadang dia tak perasan Ustaz. Dia terbuka pekong keluarga tu sendiri. Walaupun isteri I tak pandai masak, tapi dia tetap sweet. Dia kadang-kadang tak perasan Ustaz, dia sedang membuka aib suami dia sendiri. Walaupun suami I ni tidur berdengkur, dia tetap romantik. Begitu. Jadi maknanya kita perlu hati-hati dalam membuka aib, terutamanya dalam kita membuka aib keluarga kita. Ini sebagai mukadimah daripada Ustaz, kita ada sahabat kita lagi di Facebook bersama dengan Razali Zali Ismail. Bolehkah di dalam Islam kita membuka aib atau pekong keluarga kepada orang alim ulama untuk mendapatkan pandangan atau nasihat? Dan yang kedua, apakah kesan yang dihadapi sebuah keluarga jika salah seorang daripada ahli keluarga menceritakan aib atau pekong keluarga kepada orang yang salah ni? Tafadhal Ustaz. Baik, terima kasih pada Bang Razali Zali Ismail kita untuk soalan yang cukup baik sebagai pembuka gelanggang untuk soalan yang kedua ini. Berkaitan yang pertama, boleh tak menceritakan aib kepada alim ulama ataupun orang yang boleh dipercayai untuk nak mendapatkan nasihat atau pandangan dalam penyelesaian lah. Baik, kita faham bagi elok. Yang pertama ada satu hadis Nabi SAW daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, ini isteri baginda Nabi SAW. Suatu hari Hindun Ummu Muawiyah, seorang sahabiah, pernah datang berjumpa dengan Nabi SAW dan mengadu. Maksudnya Hindun ni datang berjumpa dengan baginda Nabi SAW dan bercerita bahawasanya ini suami dia ni Abu Sufyan adalah seorang yang sangat kedekut hidung masin. Kedekut lah, maksudnya kedekut betul. Pasal masin kata tu saya tambah lah kan. Maksudnya dia ni kedekut betul Abu Sufyan ni. Dan dia habaq juga pada Rasulullah, maka adakah dibolehkan untuk dia mengambil hartanya secara sembunyi-sembunyi untuk urusan perbelanjaan lah. Maka Nabi SAW kata, ambillah untukmu dan anak-anakmu secukupnya dengan apa yang baik. Maksudnya yang baik ni di atas keperluan yang rasional. Jangan duk jadi model pula. Ni hadis Imam Bukhari ni, hadis-hadis yang sahih. Hindun datang jumpa Nabi mengadu, kata suami dia ni kedekut. Kedekut ni sifat tu aib ke tidak? Aib. Kedekut ni aib lah. Okey, for sure. Tapi bila dia cerita itu di atas nak dapatkan nasihat Nabi SAW, maka dibenarkan dalam syarak. Para ulama membahaskan dalam bab hadis ini, dibenarkan untuk cerita untuk mencarikan solusi.
Tetapi dengan syarat yang diceritakan itu orang yang boleh dipercayai. Kawan tu memang mangkuk ayun juga, dia duduk cerita merata jam. Itu kena hati-hati. Dalam bab tu juga menunjukkan bahawa isteri ni boleh ambil duit suami kalau suami tak bagi nafkah kepada dia. Boleh ambil untuk keperluan. Jangan pergi beli pulut dakap, kan? Jangan duk pergi beli sport rim, jangan pergi beli terai baru, beli cushion untuk nak lompat-lompat ke apa, tak boleh. Hanya di atas Nabi kata, dia ambil hak kamu dengan anak-anak kamu. Maksudnya dari segi nafkah yang wajib ke atas dia berapa pada kadar itu, ambil takat tu saja. Itu yang pertama, masa dibolehkanlah. Tapi dengan syarat bukan mencerita pada semua orang. Minta yang boleh kita mendapatkan pandangan dan pendapat yang boleh dipercayai. Itu yang pertama lah. Baik, untuk soalan yang kedua, apakah kesan dihadapi oleh keluarga jika salah seorang ahli keluarga menceritakan aib ataupun orang yang kita cerita tu adalah orang yang tak dipercaya atau orang yang salah? Yang pertama, good luck lah jawapan dia. Kalau cerita pada orang yang salah ni, nak apa tahu bagi? Good luck lah kan. Dia jadi macam time bomb lah. Time bomb ni apa? Matter of time dia akan meletup. Sebab tu berbalik kepada asas, bila kita nak cerita kepada siapa pun termasuk ahli keluarga, kita patutnya kenal siapa dia tu. Sebab tu asas dalam agama, siapa yang tuan-tuan nak cerita, ada 5 panduan dia. Yang pertama, niat kita cerita tadi untuk apa? Kalau niat nak dapatkan nasihat, maka haruslah dibetulkan niat tu, diceritakan niat pada Allah. Ya Allah, aku cerita ni sebab aku nak dapatkan penyelesaian. Contohnya cerita kepada hakam, ataupun di pejabat agama ni ada ini jawatan kuasa pendamai. Maka kena ceritalah, takkan hakim tanya, okey, tu buat cerita apa jadi? Tak maulah takut aib. Mantu sudut mai betulnya. Orang mai dia buat drama lebih-lebih pula, saya tak boleh ni aib suami saya. Dah hang tu mai buat apa? Kawan nak macam mana nak justifikasi masalah kalau tak diceritakan? Hakim tu bukan kasyaf, main tengok, tu nak ish kasihan. Apa tu menuju 4 belalang. Kan bukan niat. Yang kedua, haruslah ada kerahsiaan. Maksudnya, orang yang kita nak cerita tu mesti boleh pegang rahsia. Dia tak boleh kecoh. Masalah yang berlaku, Ustaz, bila kita cerita ke orang, kita abadkan dia, aku nak abadkan dia rahsia. Kawan tu okey rahsia. Kawan ni pula, dia cerita ke orang lain, aku nak abadkan rahsia ni. Tak jadi buah tu. Hak kawan tu pula, dah satu kampung tau. Hak yang kata rahsia tadi. Makna sifat rahsia ni kena jadi macam Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu, ketika diberikan 10 nama yang masuk syurga dan 10 nama puak munafik, dia pegang sungguh-sungguh. Lagi Nabi tak suruh abad. Tu betul-betul pemegang sir Nabi SAW. Yang ketiga, hikmah dan keadilan. Orang yang kita cerita tu mestilah bijak sana. Jangan dia pun 2 sekupang tak cukup. Kan? 3 suku nampak blur yang nama kan. Nampak macam tak cukup sifat. Bila hang cerita kat dia, bila kewarasan akal itu adalah setara bandingnya untuk boleh bantu selesaikan masalah. Yang keempat, mestilah solusi dia berasaskan pada jalan agama. Ni pergi cerita kat mana-mana orang, dia kata laki hang dia buat panggil tu, okey aku ajak hang buat ni penunduk nasi kangkang lah sebagainya. Maka benda-benda yang sebegitu dilarang dalam agama. Haruslah penyelesaian itu tidak melanggar dari segi hukum syarak. Yang kelima, mestilah menghindarkan daripada fitnah dan prasangka. Contohnya, siapa yang cerita dan siapa yang dengar ni kena amanah betul. Tidak, dia cerita-cerita memang dia kata apa? Ini rahsia. Tapi rahsia, dia update status tadi jumpa dengan hamba Allah ni. Bersedialah. Dia hurai-hurai. Dia tak abang Ustaz. Tapi dia bagi pembayang-pembayang yang mendatangkan pada prasangka dan juga boleh jadi pada ruangan fitnah. Jadi 5 kaedah ni perlu kita letakkan sebagai syarat nak cerita masalah kepada orang. Letakkan 5 unjuran ini, moga kita lebih berhati-hatilah, mudah-mudahan insya-Allah. Dia siap kata ada gempa bumi yang akan berlaku di rumah kami. Begitu kan, dia buat kiasan begitu kan. Orang tanya, kenapa pula bergaduh lagi ke, ataupun nak bercerai ke? Itu perkara yang menakutkan kita. Baik para penonton, selepas ini kita kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton yang kekal setia bersama kita pada hari ini. Tengah-tengah makan nasi lemak tu kan, dengan teh tarik, Alhamdulillah sambil-sambil dapat juga hidangan, orang kata rohani tu sekali kan. Baik para penonton sekalian, hari ini kita bicara tentang tutup pekung keluarga. Sahabat kita Ustaz di Facebook ni ada satu soalan yang cukup menarik daripada Khadijah Umaira. Soalannya, jika seorang berkata, jangan sampai apa yang awak buat saya cerita satu persatu,
tetapi hanya untuk orang itu akui kesilapannya dan perkara itu sahih dan benar. Macam diugutlah Ustaz. Dan yang kedua, dalam keluarga perlu ada kata-kata. Aku yang tua, yang muda datang jumpa minta maaf, menguraikan dan moga dapat kami lebih berhati-hati dalam bicara. Bagaimana Ustaz dua situasi ni? Baik, terima kasih pada Puan Khadijah Umaira. Nama jenis canggih-canggih ni. Masya Allah. Yang pertama, soalan berkaitan kita jenis seorang berkata jangan sampai cerita apa yang hang buat ni sebab nak suruh kawan tu mengaku, kan? Mungkin benda tu benar ataupun salah itu hanya pada yang si pelaku lah yang tahu. Atas yang dalam bab ni saya rasa mengambil kesempatan dari segi ugutan ni di atas kelemahan ataupun salah orang. Maka matlamat tidak menghalalkan cara ugutan ni benda yang tidak dibenarkan syarak. Melainkan orang yang terlibat itu adalah memang orang yang terlibat dalam penguatkuasaan. Contohnya polis ataupun IO, inspektor yang terlibat untuk uruskan kes, biasanya dia akan offer macam itulah, kan? Lebih baik mengaku, at least kita boleh rendahkan section yang terlibat daripada salah laku yang dibuat, kan? Macam hari itu ada satu kes yang saya ada seorang hamba Allah ni, dia terlibat dalam pecah amanah. Jadi pihak polis berhubung, kan? Berhubung kata kalau teruskan kes dia akan kena section sekian. Tapi dia mengaku kalau tarik balik kes apa semua, maksudnya justifikasi itu dia mengaku sebelum kita dapatkan bukti, so itu lebih baik. Contohnya, kan, dalam kes ni pula dia ugut, kan? Ugut tu pula atas sebab apa dia ugut? Sebab mengambil kesempatan dan dia ni bukan orang yang dibenarkan ikhtisas dalam bidang tersebut. Maka dia ambil kesempatan tu atas tiket lebay dia lah, atas kepuasan dia, maka salah, tidak dibenarkan agama. Dalam bab ni kadang-kadang kita pun buat silap yang sama lah, Ustaz. Kadang-kadang contoh macam anak kita buat salah. Anak kita buat salah, kita abang ada dekat siapa mengaku mama tak pukul, abah tak pukul. Ya, contoh, kan. Anak pun bila kita bagi that kind of jaminan keamanan lah, kan. Maksudnya kalau mengaku terus tak kena tibai. So anak akan mengaku. Bila mengaku, kat situ tengok akhlak kita juga. Kita menipu ke tidak? Ya, dia mungkin salah, tak apalah, dia salah satu pasal. Kamu tidak dibenarkan juga menipu dengan untuk mendapat memastikan kesalahan dia tu dia mengaku. Anak pun kata, okey mama tadi cek keluar sekian, cek yang buat sekian tu, pam, kita tibai dia. Maka itu namanya pendidikan yang kita tipu anak. Tuan-tuan tunggu nanti anak bila besar dia akan buat benda yang sama. Saya bagi contoh macam satu kes, anak dia ni hari-hari ponteng sekolah. Pi pakai baju sekolah keluar apa semua ni, pi nak tunjuk kat mak dia ambil duit belanja pergi sekolah. Cikgu telefon kata, "Assalamualaikum kak boleh saya nak tanya puan, bila saya nak tanya anak ada masalah apa ke?" Anak saya tak ada, okey alhamdulillah. Tapi ikut rekod kami dah sebulan lebih tak main sekolah. Dia kata silap orang kot, anak saya ni hari-hari takat lah tengok hari-hari, tak pernah lagi miss, hari-hari keluar pergi sekolah, duit sekolah pun saya bagi. Tak ada betul. Cakap dengan cikgu kelas pun kata betul kak, tak ada puan, tak ada langsung. Kita geram duk tunggu anak balik. Anak balik ni dia tanya, Along pergi mana tadi? Along kata, pergi sekolah mama. Takkan mama tak tengok hari-hari keluar pergi sekolah? Tanya lagi sekali, pergi mana? Pergi sekolah. Kita pun abang tadi cikgu telefon kata dah sebulan Along tak masuk kelas. Dia kata pergi sekolah, kelas tak masuk. Mana dia dapat akal tu, Ustaz? Daripada pendidikan kita ketika dia kecil. Sebab tu be gentle, kalau tuan-tuan jamin benda tu, buat benda tu. Tegak dengan tegak, marah-marah, kalau pukul pada keadaan dia pukul, tapi jangan menipu dia. Jangan menipu anak-anak. Kadang-kadang nak keluar pergi kerja, anak riau. Kita pun janji kat dia, kata sekali lagi mama abah balik beli coklat, beli mainan, beli apa-apa. Kalau nak balik, beli betul. Sama ada portion kecil atau besar. Anak dia tak faham benda tu helah, tipu, melawak, dia tak ada. Pada dia semua pendidikan. Kan? Betul anak kadang-kadang riau, saya nak main tanya lah ustaz, nak riau, nak ikut kan. Kita pun kata dia, okey tunggu, adik tunggu dah ni. Sekejap abah balik, abah beli mainan. Padahal kita cakap tu nak pelepah diri je. Kalau cakap, kena buat. Kalau salah, kena minta maaf. Saya rasa dalam hal ni saya pun pernah buat salah dan pernah diriwayatkan dalam satu hadis ketika mana Safwan bin Umayyah pada tahun 8 Hijrah berlakunya perang Hunain. Selepas daripada tu dia lari ketika peristiwa Fathul Makkah, lari ke Jeddah nak bunuh diri. Saidina Umar bin Wahab, sepupu dia, jumpa dengan Nabi SAW. Umar bin Wahab ni pernah dikirim untuk bunuh Nabi dekat Madinah. Safwan bin Umayyah hantar, tapi dia masuk Islam. Ketika mana dia dah lama dalam Islam, dia pujuk Nabi, dia kata, Rasulullah boleh tak bagi jaminan keamanan kepada Safwan bin Umayyah, sebab dia memang jahat, tapi aku kenal dia ni ada kebaikan juga.
Nabi SAW punyalah bagus. Walaupun tahu Safwan bin Umayyah ni pernah hantar Umar bin Wahab nak main bunuh Nabi. Yang dia juga yang memimpin tentera perang Uhud bersama dengan Khalid Al-Walid bunuh Mus'ab bin Umar, Sayyidina Hamzah dan 70 daripada kalangan sahabat yang lain. Tapi Nabi memberikan jaminan keamanan keselamatan pada Safwan bin Umayyah. Sebagai galang ganti, Nabi bagi serban yang ada di atas kepala Nabi ni kepada Umar bin Wahab sebagai jaminan. Memang pendekkan cerita, Umar bin Wahab pergi dekat Jeddah jumpa dengan Safwan bin Umayyah, balik kata Nabi bagi jaminan keamanan, ni bukti serban Nabi. Dia pun balik. Ketika Safwan bin Umayyah duduk depan Nabi SAW, memang Nabi walk the talk. Nabi tak muhung sikit abuk. Yang Nabi cakap, Nabi buat. Dia depan Nabi. Kalau kita lah Ustaz, dia ni bunuh adik-beradik kita. Penggai dah Ustaz. Dah lah kalau penggai tu nampak wajah sangat lah. Kita dah bagi jaminan keamanan. Koman lah Ustaz. Ambil jari tengah, pam, starlight dia. Kan? Tak ada lah terus sangat, geram. Dia dah geram. Kan? Geram. Dok pun ambil kayu 35, berdaya tengah belakang sedah kan. Dok, Nabi tak apa-apakan, jentik pun tidak. Tu kata Nabi pegang betul pada perkataan. Kalau kita lah Ustaz, dia beradik mati sebab dia ni. Mus'ab bin Umair, Sayyidina Hamzah ni sampai dibelah dada, dikerat telinga, kerat lidah, buat keluar jantung. Bara Ustaz, bara. Kan? Peristiwa tu berlaku pada tahun 3 Hijrah. Dia masuk Islam tahun 8 Hijrah. Selang 5 tahun Ustaz. Keram tengah duk panas ni Ustaz. Tapi mai depan Nabi tak apa-apa pun. Malah Nabi tidak memaksa dia masuk Islam. Nabi kata duduklah di bawah pentadbiran negara Islam tanpa kamu bermusuh dengan kami yang Islam. Sampai dia masuk Islam sendiri. Tunjuk kata apa? Nabi is walk the talk. Itu yang pertama. Soalan kedua berkaitan orang tua-tua, aku yang tua, yang muda datang minta maaf. Tuan-tuan, ni namanya ego. Sepatutnya dalam bab minta maaf, dia tak ada beza umur tua ataupun muda. Sebab yang harus kita tekankan siapa salah dan siapa betul. Cuma dalam agama diajak kita dengan akhlak. Yang muda menghormati yang tua dan yang tua mengasihi yang muda. Cuma orang muda-muda ni tak payahlah nak ego lebih-lebih sangat. Orang tua-tua ni memang dia semakin berumur ni dalam psikologi punya sains spot kita pada tubuh badan ni pun semakin tua ni dia semakin sensitif. Semakin sensitif, semakin ego dia semakin membesar. Bukan boleh tegur kalau mak ayah kita dah 6, 70, 80 tahun ni, tuan-tuan tegur lagi dia merajuk. Tuan-tuan buat benda salah sikit pun, selek sikit-sikit pun kadang-kadang dia babai. Sebab apa? Dia semakin sensitif. Kat sini kita ni rasional. Yang muda-muda lah, takkan hang pun duk buat panggil huduh juga. Dah kawan tu duk buat panggil, hang buat panggil elok. Kan? Dua-dua jadi kuih teruk lah. Maka skala beralah itu tidak merendahkan pun ego kita. Kan? Pergi je lah. Tak merendahkan pun kemuliaan kita kalau kita minta maaf. Sebab tu saya rasa saya pun banyak salah. Even kalau staff saya buat salah, saya yang paling awal akan minta maaf sebab saya rasa bukan sebab saya baik, sebab saya tak baik. Sebab tu staff saya buat salah. Jadi kita minta maaf. Kalau dengan isteri, lagilah. Kalau benda yang nampak tak clear, saya terus minta maaf. Bagi tadi dia tulis-tulis. Lepas tu isteri saya sakit gigi. Dia tengok sakit gigi lagi pasang. Dia rasa, dia kata abang serta best lah apa semua. Dia sakit gigi, minta maaf saya. Abang minta maaf. Terkejut dia. Walaupun benda macam tu, tapi benda tu seronok pada dia. Sebab dia tahu kita meraihkan dia. So dalam hidup ni tuan-tuan, kalau berkeli dengan, contohlah berkeli dengan isteri, mesti kita bukan duduk kat syurga, tak bergaduh langsung. Kadang-kadang mungkin adalah salah faham dan sebagainya. Untuk tip orang lelaki, suami senang je. Tuan-tuan jangan bergaduh dengan dia. Sebab bergaduh dengan orang perempuan ni yang kata menang, seri pun belum tentu. Jadi minta maaf je lah, apa masalah. Tak apa, tak rendahkan kemuliaan tuan-tuan sebagai seorang manusia. Walaupun kita betul, Ustaz. Tak apa, Ustaz. Ustaz betul pun kalau dia kalah, dia merajuk, Ustaz kena bujuk ke? Baik, lebih baik tak payahlah cari pasal. Jadi sebab tu dalam bab ni, sebab ingat penyakit yang tinggi diri ni Ustaz, yang rasa dia paling tua, dia yang paling hebat, dia paling pandai, dia paling, yang terpaling-paling dia hanya daripada satu makhluk yang mula. Nama dia apa? Iblis laknatullah. Ni penyakit yang mula pada dia. So jangan duk memandai-mandai nak buat masuk DNA ni dalam perangai kita. Minta maaf. Tak payah duk ni lah. Cuma khususnya pada yang jauh lebih muda, walaupun mungkin salah tu dia, betulnya kita, kalau kita pergi minta maaf pun tak rugi apa. Malah disebut dalam ayat Quran ketika berlakunya perang Uhud.
Kan sahabat 70 orang sahabat ni Nabi bersumpah nak balas balik kejahatan. Yajzi bi sayyi'atin sayyi'ah, nak balas kejahatan dengan kejahatan. Sebab teruk sangat puak-puak ni buat. Itulah saya rasa Safwan bin Umayyah Khalid Walid. Tetapi Allah turunkan ayat Quran tegur, kalau kamu balas dapat satu je kebaikan. Tapi kalau kamu maafkan, Allah bagi 2 kebaikan. Seorang yang memaafkan orang, kalau dia tak salah dapat 2 kebaikan. Yang pertama, pahala merendahkan ego untuk pergi minta maaf. Sebab dia duduk dengan orang yang betul ni, nak maafkan orang yang bukan senang. Yang kedua, pahala memohon kemaafan untuk falyasil rahimahu, untuk menghubungkan silaturahim. Jadi usahalah. Saya tahu sembang senang, nak memaafkan ni benda yang payah, tapi sama-sama kita usahakan berkat pada ni hujung bulan 1 dah ni kita ni. Nah, pada hujung-hujung bulan ni gaji pun dah masuk kan. Tuan-tuan nak murah rezeki, nak rasa rezeki tu berkat, pagi ni start memaafkan orang. Tuan-tuan start tahu tak? Marah ke orang ni dia macam toxic cancer, Ustaz. Kita genggam, contoh kata handphone ni kita genggam ni tuan-tuan. Saya pegang berdiri macam ni. Saya pegang 3 saat, tak rasa berat. Saya pegang dia dalam sembang-sembang 10 saat. Dah rasa dah kat sini, Ustaz. Dia main dah tegeh-tegeh penat ni. Saya pegang sampai seminit, dia main sampai ke sini. Saya pegang 30 minit, sadaqallahul azim, sambung esok. Tanyalah ustaz kita. Sebab apa? Tangan saya kebas. So sama macam masalah tuan-tuan lagi tuan-tuan genggam dan pekuk tuan-tuan punya amarah, dendam, marah, ego, lagi sakit tubuh badan kita. Dan lagi tak pernah tenang hidup kita disebabkan amarah yang digenggam. Maka pada pagi ni, dalam duk genggam ni, belajar lepaskan. Sebab tu kaedah solat ni diajar apa? Allahu Akbar macam ni ke Allahu Akbar macam ni? Macam ni, Ustaz. Allah didik kita lepaskan dunia, putuskan pertalian dunia saat mana nak bertemu dengan Allah Azza wa Jal. Maka buat benda yang sama, belajarlah memaafkan. Itu dia. Sebab itulah Piramli kalau dia minta maaf tu, Ustaz, dia siap nyanyi lagi, maafkan kami. Ulang 3 kali. Banyak, Ustaz. 3 kali dalam satu lagu tu rasa 344 kali bah. Ini satu amalan yang perlu kita lakukan dalam kita saling memaafi. Barulah tak ada kita nak membuka pekong keluarga kita. Dan barulah aman, tenteram, bahagia kita dalam keluarga kita. Selepas ini kita akan kembali lagi. Banyak lagi kita akan bicarakan berkaitan dengan buka pekong keluarga ini. Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton yang kekal setia bersama dengan kita pada hari ini, yang mana duduk depan kaca TV dengan mak, dengan ayah, anak, isteri, suami, sama-sama sambil sarapan tu kan. Kita nak bicarakan satu topik yang cukup menarik, iaitu berkaitan dengan tutup pekong keluarga. Janganlah kita sebarkan kepada orang lain, malu, dan kita kena simpan kerana inilah tuntutan dalam agama kita. Barang siapa menutup aib seseorang, Allah akan menutup aib di dunia dan juga di hari akhirat. Baik, kita nak lihat soalan sahabat kita di Facebook bersama dengan Salah Rasid Cici, iaitu soalannya adalah, Rasulullah SAW adalah role model yang bahagia di dalam sebuah keluarga, bahkan mempunyai kepribadian yang mulia di mata masyarakat dan umat. Kasih sayang baginda kepada ahli keluarga sangat tinggi, malah tetap menyantuni bapa saudara baginda iaitu Abu Talib meskipun masih belum beriman. Soalan yang kedua, bagaimana untuk kita tanamkan dalam diri supaya dapat masuk syurga bersama-sama seluruh ahli keluarga kita, dan apakah tanggungjawab dan perkara utama dalam menjaga kebajikan keluarga? Mohon perkongsian daripada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal Ustaz. Baik, terima kasih pada Kak Sadrasid Cici di atas 2 soalan yang cukup baik untuk saya dan semua rakan-rakan penonton. Yang pertama berkaitan Rasulullah SAW sebagai role model. Yang ni tuan-tuan bukalah daripada celahan dan belahan manapun, daripada sudut akhlak dan kehidupan Nabi ini, semuanya adalah teladan yang baik untuk kita ambil. Yang pertama, Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah Ahzab ayat ke-21, firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ila akhir ayat. Allah kata, demi sesungguhnya adalah bagi kamu, yakni pada diri baginda Nabi SAW itu adalah contoh ikutan yang the best among the best forever and ever.
Sebab tu Nabi juga dikategorikan sebagai the most, orang yang paling berpengaruh di dunia sepanjang zaman. Kerana Nabi dah wafat 1400 tahun. Sampai hari ni orang duk sebut nama Nabi, duk cerita pasal Rasulullah tentang akhlak, dan belum didapati pun sisi gelap ataupun kesalahan Nabi SAW. Itu yang pertama. Disebutkan juga dalam hadis Nabi riwayat Imam Ahmad, kedudukan pada 8952. Kata Nabi SAW, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Maksudnya memang Nabi ni memang diturunkan tu untuk jadi role model pun untuk semua manusia daripada segenap aspek dan ruang dalam kehidupan. Nak masuk beli ayak, Nabi ajak. Nak lena, nak tidur, nak golek-golek, nak buat apa, semua ada akhlak ataupun ada teladan yang Nabi teladankan. Seorang sahabat namanya Abdullah Al-Jadali radhiyallahu anhu pernah datang bertemu dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Disebut hadis ini dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang dihimpunkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Ketika mana ditanya, Aisyah kata apa? Yang dikatakan akhlak Nabi ni lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fi aswaq. Nabi ni ada akhlak yang mana tak ada langsung benda-benda yang keji pada Nabi, dan Nabi tak suka cari salah orang. Ini kena dengar bagi elok. Yang kita duk buka pekor merata cerak ni bukan satu akhlak yang baik, sebab Nabi tidak ada sifat tersebut. Nah, maka saya rasa kita ambil lah pendidikan yang baik, the best among the best. Sebab tu kena didik anak-anak, Ustaz. Kita takut anak-anak kita bila tanya siapa idola, dia sebut Lionel Messi, Cristiano Ronaldo lah, pemain bola, penyanyi, artis, pelakon, Blackpink lah, Blackpink, galau mak nenek benda ni. Kita takut yang tu keluar dari mulut mereka. Kita bimbang-bimbang anak kita lebih mengenal orang lain lebih daripada Nabi. Itu satu kesalahan pendidikan dalam rumah tangga. Cuba tuan-tuan, hari ni berkat hari Jumaat, ni hujung-hujung bulan 1 dah kita nak masuk Ramadan, tak berapa hari lagi ni Ustaz ni. Kan, kurang daripada 40 hari lebih ni. Kan, maka tuan-tuan cuba tanya anak-anak kita, pergi pegang dia, Alung, nama penuh Nabi siapa? Lahir kat mana? Siapa isteri Nabi? Berapa anak Nabi? Nabi wafat kat mana? Siapa nama mak dan ayah Nabi? Kalau anak kita tak boleh jawab, tuan-tuan, satu benda kita kena buat. Saya dengan isteri, tuan-tuan dengan pasangan masing-masing buat solat taubat. Sebab kita dah salah didik anak sampai anak tak kenal Rasulullah. Itu major problem. Kerana di antara rukun iman kita kena antaranya mengenal tentang beriman kepada Rasul. Rasul, dan yang paling utama pada kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak kenal, something wrong somewhere. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, pada Sarah Cik Cik ini dia tanya berkaitan bagaimana nak usaha untuk memastikan satu keluarga tu kita nak bertanggungjawab untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Karena untuk kita nak kena buat apa ni? Bahasa mudah dia. Baik. Yang pertama, berusahalah semampunya macam mana pun untuk kita provide yang terbaik di dunia ni pada mereka. Usahakan juga untuk provide yang terbaik untuk akhirat mereka. Sebagai contoh, kalaulah rumah kita terbakar, Ustaz, kalau rumah kita terbakar, macam mana kita nak gerak anak-anak bini kita? Jerit lah, Ustaz. Jerit atau apa daya sekalipun, kalau dia tak bangun, Ustaz buat apa? Kita simbah. Okey, tak bangun juga. Kita heret, Ustaz. Heret. Okey, itulah. Ini spontan ni, tak pakat taubat lah, tak pikat, tak plan awal tadi saya nak tanya. Itu juga reflect yang saya akan buat dan semua keluarga akan buat. Even kalau anak kita tu tidur pakai seluar pendek, dan nak kita kata Hafiz hari lu abah tunggu kat luar, ada? Tak ada. Taubat lah, tak buat dah. Kok mana ada tu, kalau dia telanjang bulat pun sama juga kita akan heret keluar. Sebab apa? Sayang kepada dia. Itu fitrah pada mana-mana ketua keluarga. Maka seperti itulah harus jaga dia daripada bakaran api neraka yang jauh lebih berat dan lebih bahaya. Betul lah, kalau anak tak semayang kat rumah, ada tak kita usaha macam mana kita selamatkan daripada bakaran api dunia? Ada, kita tak kisah pun, Ustaz. Kadang-kadang anak tengah rembang maghrib, duk tengok suami ku abang sotong. Kan, contohlah, tak kira lah cerita apa pun dia duk tengok, tak kira lah rancangan apa pun dia buka. Soal dia bukan soal salah tengok cerita, soal kita sebagai ketua keluarga, suami dan isteri, tegur tak anak? Tak tegur pun kadang-kadang, Ustaz. Lah tak apalah, mungkin isyak masuk lambat. Kalau main Ramadan nanti, Ustaz, isyak masuk pukul 8 suku, 8-10 minit. Kadang-kadang pukul 8 tak semayang lagi. Anak tak balik dia pun, mak ayah tak risau pun. Kan? Tuan-tuan, hati-hati.
Nabi sebut dalam hadis, ma baina rijal kufr as-salah, apa yang membezakan kita dengan golongan kafir ni, satu benda, semayang. Berapa ramai kita ambil berat hari ni tuan-tuan, kita dah bangun pergi sembahyang subuh, anak-anak dalam bilik, tuan-tuan pergi tengok tak lagi? Kalau belum bangun, kalau mungkinlah orang yang duduk daripada di Kedah, Terengganu, Kelantan, Johor yang kita Jumaat cuti, pergi tengok. Kalau anak tak bangun sampai saat lah ni, dah pukul 8 ni, dah hampir pukul 8 ni, 7 lebih dah ni, maksudnya subuh dah memang bukan subuh gajah, subuh khinzir dah ni. Kan? Tuan-tuan bangun ke tak? Bertanggungjawab adalah kita sebagai seorang ayah untuk memperkenalkan dia kepada agama. Seolah-olah tuan-tuan reda dia untuk dibakar. Mana mungkin tuan-tuan nak boleh masuk syurga bersama kalau inilah keadaan kita pandu rumah tangga kita. Dan ada panduan yang menyebutkan juga asas yang paling utama kepada anak-anak. Yang pertama, didik dan ajar dia untuk cinta kepada Allah dan Rasul melebihi segalanya. Saya kata tadilah, takut tanya dia kenal habis pemain bola, pemain arti apa semua, adalah Rasulullah tak pernah kenal. Yang ni bahaya. Kalau salah kita betulkan. Sekarang masih ada masa. Better late than never. Yang kedua, pastikan dididik ilmu Al-Quran pada dia. Bukan nak suruh jadi qari. Cukuplah baca dengan baik. Dia boleh ada hukum yang dia kenal, sudah cukup. Yang ketiga, pastikan selesaikan ilmu fardu ain ke atas dia. Paling asas dalam mazhab Syafi'i, boleh tengok kitab Safinatun Najah. Ini kitab paling asas. Nah, kalau nak yang besar-besar sikit, kemudian fokuskan yang tu dulu. Dia belajar bab ayat, bersuci, bab tayamum, bab istinja, lepas tu bab jenis semayang, bab puasa, bab haji, bab zakat. Lepas tu ada sikit tambahan dalam kitab sebenarnya di antara bab sembelihan. Lepas tu selesai. Nah, yang lain untuk ilmu-ilmu lain tambah kemudian. Yang ni dulu asas yang paling basic. Tak lepas yang tu, start dari diri sendiri. Bukan setara anak, kita yang terlepas pandang. Yang keempat, didik dia akhlak yang baik. Teladankan dia akhlak yang baik. Maka ni tanggungjawab 4 pendidikan yang perlu kita isi. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Wallahu a'lam. Sebab itulah tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, disebutkan qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kita dan juga ahli keluarga kita daripada bakaran api neraka. Tapi perumpamaan rumah terbakar tadi betul Ustaz ya. Takut kita kalau rumah terbakar pun kita kelang kabut, tarik anak kita keluar. Bagaimana pula bakaran di api neraka nanti? Itu perumpamaan yang cukup hebat yang boleh kita pegang pada pagi ini. Baik Ustaz, kita nak raikan sahabat kita di Facebook lagi Ustaz bersama dengan Izara. Soalannya, bagaimana peranan ibu bapa dalam menangani perselisihan faham antara anak-anaknya untuk seadilnya tanpa berat sebelah? Ini kerana adik-beradik diibaratkan air dicincang tidak akan putus. Apabila anaknya yang lebih dikasihi mungkin akan dibela sehingga kesalahannya akan ditutup, manakala orang lain akan sentiasa memandang sinis kepada salah seorang anaknya pula. Apa pandangan Ustaz? Baik, macam mana nak kita nak berhadapan dengan mungkin saya rasa masalah berkaitan anak-anak lah. Nak berlaku adil seadil-adilnya ini. Disebutkan dalam satu riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika mana seorang sahabat namanya Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu datang bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang di dalam bab pilih kasih Mana saya masalah kadang-kadang ada anak yang favorite ni tak jadi salah semua. Anak hak apa nak favorite tu kena minta maaf, kena beralah dan sebagainya. Ini hati-hati ni sebagai mak dan ayah. Saya pesan pada diri saya juga. Sebab judgement saya sebagai seorang ayah susah sebab ada 6 lato-lato laki. Jadi susah sebab semua anak laki kan, kalau mungkin ada anak perempuan laki tu kadang-kadang kita terlebih anak perempuan ni kita maafkan dia sikit dan sebagainya. Ni lelaki semua. Bahaya, takut terlebih terkasih yang mana-mana. So pesan untuk diri saya jugalah. Ketika mana Nu'man bin Bashir datang bertemu dengan Nabi SAW, dia berkata, ayahku membawaku kepada Rasulullah SAW untuk meminta beliau menjadi saksi. Nak minta Nabi jadi saksi dalam pemberian harta kepada aku. Ini nak dalam bab nak hibah. Sebab apa hibah? Sebab ketika tu Nu'man bin Bashir masih hidup, ayah dia masih hidup dan nak minta Nabi jadi saksi. Baik, tengok bagi elok. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, yang ini tu kembali kepada ayah Nu'man bin Bashir, apakah kamu telah memberikan kepada semua anakmu seperti ini? Maksudnya adil tak hang bagi pembahagian harta ni? Ayahku menjawab, tidaklah. Bukan tu orang Kedah. Tidak. Maka Rasulullah SAW bersabda, takutlah kepada Allah dan berlakulah adil terhadap anak-anakmu. Ayahku kemudian kembali dan mengubah pemberian tersebut. Baik, dalam bab ni disebutkan berkaitan Nabi melarang dalam bab pilih kasih ni lah.
Dan saya yakin kadang-kadang memang kadang-kadang susah untuk kita nak duduk di atas garisan adil kepada anak-anak. Sebab kita tahu perangai anak-anak macam mana. Contoh macam anak sulung ni biasanya dia tak terlalu keras dan tak akal dia tak banyak sangat. Biasa anak nombor 1 ni dia ikut je flow. Kan biasanya macam itulah sebab anak sulung ni kita ada banyak masa dengan dia. Yang biasanya yang berlaku ni adalah sindrom second children ni. Anak nombor 2 ni biasa akal jenuh sikit sebab dia nak bersaing dengan abang dia. Biasa je baju-baju pun abang-abang dapat baju baru. Abang dapat baju baru lah anak sulung. Kan? Anak nombor 2 dia kena pakai baju abang dia. So banyak-banyak sebab tu kalau kita tengok kalau dia buat kajian, dia buat encik ada di satu kajian dibuat di satu universiti, dalam banyak-banyak anak, banyak yang nombor berapa yang paling memberikan sabar pada mak ayah ni tinggi adalah anak nombor 2. Maksudnya dalam anak nombor 1 dengan 2 tu pun ada perbezaan. Of course lah kita judgement cara kita layan mereka pun berbeza, cara kita cakap pun kadang-kadang berbeza, cara kita pujuk pun beza-beza. Tapi dalam perbezaan itu anak tak faham sangat. Anak takkan faham sangat. Contohnya anak nombor 2 biasanya dia independent lebih sikit. Walaupun dia independent lebih, tapi dia tak faham. Dia nak macam mana kita treat abang ataupun kakak dia, macam tu dia nak layan dia. Kita tahu itu tak sesuai pada dia, tapi dia tak tahu. Maka kat ni dalam bab kita nak berlaku adil ni, saya rasa untuk nak dapat kepada accurate itu mungkin tak sama, tak boleh. Tetapi cubalah jangan bagi nampak bias terlalu besar sehingga kan dari segi keputusan itu menghilangkan respect dia kepada kita sebagai ibu dan ayah. Sebab dia benda ni subjektif lah Ustaz. Sebab tu kena berhikmah sikit lah. Jangan tak berlaku adil. Kena usahakan kalau dia salah, ajak dia untuk minta maaf. Walaupun dia adik, walaupun dia abang. Dalam bab ni kita usahakan sama-sama. Mudah-mudahan Allah memberikan panduan yang terbaik sebagai seorang ayah dan sebagai seorang ibu. Mudah-mudahan kalau tersalah, kita minta ampun pada Allah dan kita mintalah maaf kepada anak-anak. Jadikan satu budaya selepas semayang, waktu anak-anak ataupun anak nak pergi sekolah, waktu tersalam tu, kita minta maaf kepada dia juga. Walid minta maaf pada Fatih, pada Faris semua kalau Walid buat salah. Tuan-tuan, cuba budayakan, lama-lama akan jadi okey insya-Allah. Baiklah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Kita nak berehat seketika para penonton. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Ni, kat sekolah awak tak makan. Mak bagi duit sekolah hari-hari, buat apa? Bagi kawan? Mak selalu marahkan Soleh. Tak pernah buat bersangka baik dengan Soleh. Mak fikir Soleh anak yang nakal. Mak penat cari duit. Soleh habiskan macam tu je. Rupanya mak yang tersalah sangka. Duit belanja sekolah Soleh sebenarnya dihabiskan untuk sedekah di masjid. Keluh dan terharu bila mak tengok kebaikan Soleh menjadi ikutan anak-anak masjid yang lain. Nak, maafkan mak ya nak. Alhamdulillah, kembali dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik Ustaz, bila kita melihatkan tentang topik yang kita bicarakan pada hari ini, bagaimana Ustaz melihatkan konflik di dalam keluarga ini mampu ditangani sekaligus matlamat sebuah keluarga bahagia dapat dicapai dengan baik ni Ustaz? Bila sebut tentang isu kekeluargaan ni tuan-tuan, saya rasa dalam keluarga ni apa benda pun yang berlaku, malah dalam kehidupan pun adalah sebab is communication. Sebab kita berkomunikasi ni. Sebab tu dalam rumah tangga sendiri, di antara benda yang paling penting adalah perlunya ada me time ataupun pillow talk. Kena ada waktu untuk kita bercakap dengan pasangan, bercakap dengan anak. Persoalannya waktu mana, kelapangan yang semua orang ada. Kalau tanya saya, waktu yang terbaik adalah waktu subuh. Sebab tu kami di pihak Madat, hari ini adalah termasuk hari yang ke-200 kita jalankan kempen geng subuh.
Kita buat geng budak masjid, dan sekarang ni kempen tu berterusan bersama dengan sahabat saya Alif Sata, dengan Ustaz Fadil Abdul Rahman, dengan kawan-kawan, dengan artis-artis, influencer. Jadi kita himpunkan dengan Kokom, dengan Datuk Asri Ahmad. Kita buat apa? Kempen geng subuh macam Jumaat. So kita bukan nak suami je pi, anak je pi, kita nak satu keluarga itu membudayakan waktu me time itu adalah waktu kita mai semayang subuh berjemaah. Saya sendiri apply dalam rumah tangga, bukan kata kami baik sangat, saya pun baru belajar pelan-pelan juga. Alhamdulillah, bila pergi dengan keluarga Ustaz, semangat dia lain macam. Anak-anak pun hyper, mereka boleh bercakap pagi-pagi tu, cerita tentang sekolah mereka ajak pergi sarapan. Kita susun tempat ni, pagi ni kita sarapan roti canai, esok pakai makan roti tisu, lusa makan roti ni melentang atas pinggan ke apa. Jadi mereka seronok Ustaz, mereka tahu dah kalau nak makan waktu mana sebagainya. Dan kita rasalah waktu tu antara waktu yang paling berkualiti, sebabkan waktu subuh ni Ustaz, kita mood tengah lower down. Kalau petang atau malam, mood tengah lower up ni, sebab kita dah seharian penat. Pagi ni kita dah recharge sebab tidur. So insyaAllah mood tak makan tebuan. Hashtag tak makan tebuan. Sebab apa? Kempen subuh tu. Alhamdulillah, untuk kempen subuh, kalau tuan-tuan tengok macam gambar yang dipertontonkan dalam video tadi pun, dalam gambar-gambar yang dipertontonkan tadi, tuan tengok ramai mana subuh yang main pagi tadi. Masya Allah. So lebih separuh masjid Ustaz subuh. Budak-budak dekat 2 ke 3 ratus orang budak setiap pagi. Dan budak-budak datang dengan mak ayah. Jadi kita rasa itulah waktu yang baik. Sebab tu nak bina keluarga yang bahagia ni, dia bukan magic. Pagi panggil wudu, petang jadi elok, malam ni tak. Dia mesti trust the process. Dia bukan Arsenal, ini adalah proses kejayaan Ustaz. Nah, maksud you have to go with the flow lah. Nah, insya-Allah mudah-mudahan. Itu dia Ustaz. Maknanya Ustaz, dalam kita membentuk anak-anak ni Ustaz, bermula daripada pagi subuh tu, bagaimana kita merancang anak-anak kita untuk menjadi lebih berjaya. Berdasarkan kempen terbaru Madat ni Ustaz, saya rasa cukup menarik ni Ustaz. Anak aset kita bersama, sangatlah bertepatan dengan apa yang kita perjuangkan ni Ustaz. Jadi apa penghargaan Ustaz pada para penonton di luar sana Ustaz? Baik, bila sebut kempen yang kita jalankan 2024 tentang anak aset bersama ni, sebab kalau tengok video yang kita awalkan di VC tadi pun, gambar anak almarhum Ustaz Murtada Naufal. Dan tuan-tuan tahu tak, dalam 2,500 budak yang berdaftar untuk geng budak masjid, 2,500 orang Ustaz, tu bukan satu angka yang kecil. Yang datang setiap pagi sekitar 3 ke 400 orang mungkin sekarang, setiap pagi konsisten subuh. Attendant yang paling banyak datang adalah anak almarhum Ustaz Murtada sendiri. Masya-Allah. Dan benda ni dia bukan kebetulan. Arwah dah tak ada dah 5 tahun dah sekarang. Ni tahun yang ke-6. Siapa yang mungkin tak tahulah, mungkin doa ibu, doa almarhum Ustaz Murtada menjadikan anak yang ketika meninggalnya arwah itu, anak tu baru umur 4-5 tahun. Tapi hari ini di antara dalam 2,500 pencabar, dia dengan adik dia Abdullah Faqih, Naufal Abdul Rahman Naufal, dan juga Faqih, dua-dua mereka ni dominan nombor 1 paling banyak istiqamah datang ke masjid. Kayu dengan gerek pagi-pagi subuh kan, masya-Allah. Sebab tu saya kata tadi, dia bukan kebetulan, sebab the proses tu kita bangunkan. Maka sebab itulah Madat kita berusaha semampu mungkin, bukan hanya kita nak sembang kari, kita nak buat sampai jadi. Sebab tu tuan-tuan yang kita sangat ni hujung-hujung bulan ni, tuan-tuan pun baru dapat gaji. Saya tak nak paksa tuan-tuan, cuma dengan rendah hatilah kita mengharapkan tuan-tuan, jomlah kita kempenkan bersama anak aset kita bersama ni. Mungkin ada anak-anak yang mayang, tuan-tuan dapat pahala. Dan yang paling utama sekali, kita ada lebih kurang ni dah 27 hari bulan, ujung bulan 1 dah ni, kita akan ada lebih kurang lagi sebulan lebih sikit je untuk kita siapkan bangunan asrama yang dah naik dah ni. Cuma tinggal nak tacap-tacap lagi sebulan lebih ni, insya-Allah kita nak pastikan pada sesi kemasukan bulan 3 untuk sesi 2024 untuk ni akan siap. Kalau tuan tengok gambar tu, kita dah proses, dah masuk dah naik tingkat 3 dah. Nah, jadi tuan-tuan, kita berharaplah untuk kita sama-sama join untuk kita bagi siap. Tinggal dah ikat bata, tinggal nak naik bumbung atas, tinggal nak buat interior designer, lepas tu nak masuk untuk kelas-kelas ni dan juga asrama pelajar. Jadi kalau siap tahun ni, kenapa tahun lepas kita ambil 15 orang saja daripada 6,000 permohonan? 6,000 Ustaz mohon 15 orang yang ambil. Kenapa? Sebab tak cukup tempat. Jadi tahun ni 2024, kalau siap je bangunan yang tuan-tuan tengok dalam gambar tadi, kita boleh buat masuk lagi 100 ke 130 ke 120 orang. Jadi sedaplah sikit, daripada 6,000 7,000 mohon 100 orang kita ambil, tidak hudu sangat Ustaz. Nah, jadi tuan-tuan, siapa yang menderma, jadi itulah dalam minggu ni saya rasa mungkin kita kena clearkan dalam 100 ke 200 ribu. Kalau kata 100 ribu lah yang menonton ni, Masya Allah ramai ni, beribu-ribu orang yang sedang menonton. Ambil lah tanggungjawab, seorang 100 je share. Bini 50, tuan-tuan 50, anak-anak seorang 10 ringgit.
transfer ke akaun dan dengan QR code tu, tuan-tuan akan dapat pahala. Dulu kita pakai akaun Madat, sekarang kita pakai akaun yayasan sebab dia lebih firm lah. Nah, jadi tuan-tuan, saya nak mengajak tuan-tuan, dan ada buku, nah, tuan-tuan yang menderma pagi ni untuk kita nak bina keluarga bahagia, tak ada lari, kena banyakkan bersedekah. Jadi pagi ni pun saya nak mengajak tuan-tuan bersedekah. Dalam dicuri tuan-tuan semua fadilat-fadilat sedekah. Kan? Dan tuan-tuan juga boleh tengok, dapatkan juga e-book, ada lebih kurang 90 e-book yang telah kita siapkan. Tuan-tuan baca sampai guling-guling pun tak habis tu. Kan? Cukup menarik, dan saya rasa setahun pun tak habis baca. Ambil lah. Kalau Ustaz, saya habis duit tak ada, baru beli puluk dakak. Habis dah duit Ustaz. Kan? Tak ada duit. Okey, baik, kalau tuan-tuan tak ada duit, tuan-tuan boleh bantu saya share pun tak apa. Atau derma RM1 pun boleh, RM5 pun boleh, RM10 pun boleh, dapatkan e-book yang sama. Masya Allah. Jadi siapa yang nak main seri ke Madat, tuan-tuan boleh dapat secara fizikal. InsyaAllah kalau ada stok lah. Sebab saya dah cetak kan, dekat 200-300 ribu dah habis. Sebab orang duk ambil kan, alhamdulillah lah, mungkin mudah orang boleh beramai lah. Jadi tuan-tuan boleh datang ke Madat atau tengok sendiri atau ambil sendiri. Jadi mudah-mudahan siapa yang menderma, Allah bagi balasan syurga, Allah bagi ganjaran pahala. Mungkin dengan asbab sedekah kita pagi ni, Allah perelokkan akhlak anak kita. Allah pelihara daripada penyebaran aib kita berlaku dalam keluarga kita. Jadi tuan-tuan, tak ada benda lain dah. Saya dengan rendah hati mengharapkan tuan-tuan, saya sebulan lebih ni duk fikir ni, ya Allah nak cari duit mana ni. Kalaulah saya anak papa megah holding kan, papa nak duit sikit dalam 4 juta, settle masalah. Tapi masalah papa ke dana je yang ada. Kan? Jadi insya-Allah kita usahakan bersamalah secara kolektif. Baiklah, saya dah dapatkan buku ni. Lepas ni anda pula dapatkan. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama membantu. Dan terima kasih kepada Fadil Ustaz untuk pembinaan Madat ni Ustaz. Baik, kita nak teruskan perbincangan kita dalam topik kita berkaitan dengan tutup pekung keluarga. Saya ada mendengar sebuah hadis Nabi SAW, iaitu berkaitan dengan man satara musliman satara fi dunya wal akhirah. Tapi cuma kita tak berapa jelas berkaitan dengan apa sebenarnya maksud yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan barang siapa yang menutup aib seseorang, Allah akan menutup aibnya di dunia dan juga di hari akhirat. Apa sebenarnya maksud hadis ini Ustaz? Baik, satu hadis tu di antara salah satu disebutkan, dan disebutkan juga satu hadis dari Imam Muslim, mafhum yang lebih kurang sama, matan yang berbeza. Hadis riwayat Imam Muslim, kedudukan pada 2590. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis sahih la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satrahu Allahu yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang hamba yang menutup aib hamba yang lain, ini saudara dia yang lain, melainkan Allah akan menutup aibnya di hari akhirat kelak. Maksudnya tuan-tuan, di dunia ni kita akan dapat apa yang kita buat, dan juga di akhirat. It's not what you give you get back, what you give you get more. Allah janji dah. Bukan takat dunia Allah pelihara aib kita, di akhirat pun kita dipelihara juga. Ada kata you give you get more. Kalau you give you get back, sama setara. Kita pelihara aib dunia lah Allah pelihara. Akhirat tak. Tapi tak. Yang kata sifir Allah ini sentiasa Allah gandakan kebaikan yang kita buat ni. Hang jaga aib, dijaga mulut dia benar. Mulut ni kadang digatai menggedik-gedik nak juga nak cerita pasal salah orang kan. Tapi dia tahan ni, imsak daripada mulut dia bercakap benda tak elok. Maka Allah akan tahan mulut orang lain juga daripada cakap buruk pasal dia. Itu yang pertama. Tak cukup, patutnya tu dah adil lah Ustaz. Satu berbalas satu. Tapi tak, Allah balas lagi sekali lagi. Kebaikan itu di akhirat dengan Allah jaga aib kita di akhirat juga. Masya Allah. Jadi sebab tu dalam agama ni tuan-tuan ingat, atas pengasih dan penyayang, pemurahnya Allah, Ar-Rahmannya Allah ini, yang ada ayat menceritakan tentang surah Ar-Rahman itu. Maka sebab apa? Apa yang kita buat, Allah sentiasa bagi lebih. Apa yang kita buat lebih, buat baik Allah bagi lebih, buat jahat Allah sentiasa membuka ruang untuk kita dimaaf dan diampunkan. Inilah pengasih dan penyayangnya Allah. Inilah rahmatnya Allah SWT masih menutup aib kita. Walaupun kadang-kadang kita ni banyak buat kesalahan dan kesilapan pada Allah SWT. Banyak kesilapan yang kita buat kan. Tapi Allah masih tutup pekung kita lagi. Kenapa kita pula nak buka pekung orang lain? Dan kita dah tamat dari TV3. Para penonton, banyak lagi perkara yang Al-Fadhil Ustaz akan kongsikan kepada kita. Tapi kita nak sambung lagi 30 minit di TV9. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Tempat yang paling bahagia dan tenang adalah bila mana kita berada di sisi keluarga. Namun begitu, janganlah sampai kita buka pekong keluarga, Ustaz. Itu kadang-kadang masalah yang kita hadapi. Kita suka cerita tentang aib ahli keluarga kita. Baik Ustaz, sahabat kita ni di Facebook ni ada satu soalan yang cukup menarik daripada Ruby Abu Bakar Ruby. Bagaimana nak menghadapi orang yang suka membuka pekong keluarga sendiri hingga mengakibatkan putusnya tali silaturahim, dan apakah nasihat Ustaz jika ada isteri atau suami yang suka bertindak sedemikian di media sosial? Dan yang kedua, apakah pernah terjadinya kes sebegini pada keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam maupun sahabat atau keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam? Mohon pencerahan Al-Fadhil Ustaz. Okey, baik. Terima kasih pada Puan Ruby Abu Bakar Ruby untuk dua soalan lah. Yang pertama berkaitan suami isteri yang suka buka aib, tengah duk sweet-sweet ni, Allah potong kaki bos kan. Tapi bila main bergaduh ni, ya Allah, na'udzubillah lah. Yang bergaduh ni siasa dalam setiap rumah tangga akan berlaku ada salah faham kan, tak dinafikan. Malah disebut dalam sirah pun pernah Aisyah merajukkan Nabi sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercakap tentang Siti Khadijah di hadapan Aisyah sampai dia merajuk. Jadi nak abang kata apa, dalam rumah tangga ni we have to go for a rational emotion for both party lah, sama ada suami ataupun isteri. Sebab kita ni manusia, kadang-kadang ni tengah fragile kan, tengah duk bebal-bebal dengan beban kerja dan sebagainya, maka betul akan affected. Cuma nasihat saya untuk diri sendiri dan semua yang sedang menonton, dalam bab rumah tangga, tolong jangan sama sekali menggunakan media sosial untuk bercakap masalah yang berlaku. Even pembayang-pembayang pun jangan. Sebab bila tuan-tuan wujudkan teka-teki inilah yang akan menjadi ruangan fitnah untuk orang. Dia bagi bola tanggung untuk orang smash. Contoh kan, dia kata nantikan akan ada gempa yang akan berlaku dalam rumah. Jadi orang mula trigger dah. Walaupun kadang-kadang benda tu bukan bergaduh, tapi dia saja nak buat suspense. Jangan buat suspense dalam bab ni, sebab terlalu banyak pergaduhan. Dan kalau tengok ada satu kajian yang dibuat, 90% rumah tangga yang menggunakan media sosial untuk berperang. Perang ni maksudnya hang sebab abang aku sebab abang hang. Hantar video lah, hantar gambar lah, hantar screenshot lah, perkataan-perkataan tak elok. Sedangkan saya rasa benda tu tanya siapa pun ada je pergaduhan kan. Cuma bila kita tak menggunakan media sosial ni, time kita tengah marah, dia marah set, lepas tu dia cool down, dia elok balik. Dalam duk gaduh-gaduh pun 7-8 orang anak kita pun. Maksudnya apa? Waktu bergaduh tu tak ingat dah bila dah elok ni. Jadi bila melibatkan media sosial ni, dia akan kekal screenshot, benda semua tu dia akan kekal. Orang akan guna modal tu bila kita ada masalah. So di sinilah yang kalau kata tadi, kita you choose, you decide. Kalau you nak rumah tangga yang susah-susah you bina ini dimusnahkan hanya disebabkan emosi yang tak apa-apa, yang tak bagi benefit pun, tuan-tuan cuba bagi tahu kat saya, apa yang tuan-tuan dapat bila tuan-tuan buat status tentang pergaduhan dalam rumah tangga? Dapat apa? Tak dapat apa? Tak dapat apa langsung. Kononnya orang doa kat kita. Berapa orang doa? Cuba tengok berapa orang yang hantar doa. Yang lain ni banyak duk tengok nak jadi apa. Karena sebab tu bahasa mudahnya tak usah duk gunakan media sosial untuk ni. Kalau bergaduh ke apa, cari jalan penyelesaian. Bukan guna media sosial. So media sosial ni adalah untuk orang bersosial. So kalau you buka bola tanggung ini, orang syok nak smash dan orang nak katok ya nanti. Ataupun kalau Allah takdirkan perpisahan itu jalan yang terbaik, still jangan gunakan untuk kamu berperang dan bergaduh. If you cannot be a good partner, at least try to be a good parent. If you are not parent, kamu bukan seorang yang ada anak-anak, kamu tak ada anak-anak, berpisah tanpa anak-anak, at least try to be a good friend. If cannot be a good friend, don't be enemy. Kalau tak ada jadi kawan pun, jangan jadi musuh. Tak apa lah, let it be lah. Dah tak ada jodoh sangat dah, tak apa, jangan bergaduh. Doakan atas kebahagiaan dia dengan kehidupan dia, dan dia buat benda yang sama. Tapi kalau berperang, hampa tak habis-habis, berapa tu lagi kan? Life must go on kan? Dia panggil hashtag move on. Tu jawab dia. Yang kedua, bagi soalan ni, yang kedua, adakah pernah terjadi kes begini pada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sahabat tu? Baik tuan-tuan,
disebutkan dalam surah Tahrim ayat ke-3 dan 5. Surah Tahrim ni surah yang ke-66 ayat 3 sampai 5. Kisah berkaitan cemburunya isteri Nabi SAW ketika mana itu adalah Aisyah radhiyallahu anha dan juga Sayyidatina Hafsah. Sayyidina Aisyah ni dia cemburu ni sebab Nabi ketika tu dikatakan Nabi spend masa lebih sikit di rumah Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy ni bukan Nabi spend masa lebih, tapi sebabkan Zainab binti Jahsy ni memang dia ni dalam dia kategorikan sebagai orang cantik lah, segok tahap guling-guling ni kan, jenis comel. Jadi biasalah cemburu orang perempuan ni kalau nikah lebih ni, memang cemburu ni adalah benda yang saya rasa yang pergolakan yang paling susah lah, tanya mana-mana pun kan. Jadi ketika tu Aisyah ni berpakat dengan Sayyidatina Hafsah. Nah, untuk ketika mana Nabi balik, satu hari Nabi balik daripada rumah Zainab binti Jahsy, dia berkata Nabi makan benda yang mulut Nabi berbau. Padahal tak bau, tapi dia berpakat dia orang. Jadi bila Aisyah kata, tengok Hafsah pun kata. So Nabi kata, aku tak makan dah benda yang mana Zainab binti Jahsy bagi waktu tu, yang ni dikatakan madu tu. Dan madu tu benda yang baik, sehingga Allah turunkan ayat Quran ini untuk tegur terus dengan penuh hikmah. Maka Nabak kata apa? Kita ni manusia, kita ada salah. Ummul Mukminin pun adanya kesalahan, tapi Allah tegur terus untuk dibetulkan. Kita ni Allah dah tegur semua benda dalam Quran, dalam hadis dah. Hadis dah, jadi betul je lah. Kan? Kalau ada kesalahan-kesalahan yang kita buat. Bukan nak katakan, itu aib teruk tu dah. Maksudnya, kesalahan itu terus Allah tegurkan. Kerana tanpa ada kesalahan itu, mungkin kita tak tahu apa yang berlaku berkaitan nak buat apa. Kan, kadang-kadang mungkin cemburu, kadang-kadang mungkin bergaduh, kadang-kadang sebagainya tu, kat mana kita nak go for best solution. Jadi pada saya cukup baik pengajaran Surah Tahrim ayat ke-3 dan 5 ini sebagai pendidikan kita bersama dalam bab aib, dalam bab bergosip, dalam buat khibah ini janganlah dijadikan sebagai modal kehidupan. Inilah larangan yang Allah sebut dengan jelas dalam Al-Quran, dan banyaknya pesanan Nabi SAW sebagai peringatan kita bersama. Wallahu alam. Baik Ustaz, saya nak tanya kepada Al-Fadhil Ustaz. Biasanya orang dia buka aib orang lain ni ataupun buka pekong keluarga ni atas disebabkan oleh berlakunya rasa marah ataupun dendam ataupun tak puas hati kepada ahli keluarga yang lain. Dia tak puas hati kat lelaki dia pun post kat Facebook. Jadi Ustaz, puncanya adalah daripada perasaan marahnya ataupun tak puas hati tadi. Jadi bagaimana kita nak bantras punca berlakunya pembukaan aib ni daripada perasaan marah dan dendam ini Ustaz? Baik, Nabi sebut dalam satu hadis, disebutkan dalam kitab Ayyuhal Walad Ar-Risalah Al-Waladiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam nasihat yang keempat, Nabi kata, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ahmaqu man ittaba hawahu wa tamanna ala Allah Ta'ala al-amani. Nabi SAW kata apa? Ada dua jenis kelompok manusia. Yang pertama orang yang cerdik, orang yang banyak muhasabah, orang yang banyak buat amal untuk bawa selepas negara mati dia. Yang kedua Nabi kata, wal ahmaqu man ittaba hawahu wa tamanna ala Allah Ta'ala al-amani. Jadi golongan yang kedua, orang yang bodoh, orang yang tak cerdik ni, man ittaba hawahu, dia akan banyak ikut hawa nafsu. Hawa nafsu ni tugasnya membangkitkan kemarahan pada tempat yang tidak sepatutnya. Kemarahan ni kadang-kadang perlu. Contoh, bila dalam peperangan kena ada marah. Kalau tak ada marah, alalala kan, pegang pistol alalala, tak marah kan, peliklah pula. Tengah bertumbuk, tengah duk bergaduh dengan musuh yang kata kepada Islam, yang memerangi Islam kan, takkan nak kenyeh-kenyeh tengok Brigade Al-Qassam, adakah depa kenyeh-kenyeh? Tak ada. Memang serius. Sebab apa? Itu dia meletakkan marah pada tempat yang betul. Tapi tugas nafsu ni pula membangkitkan amarah ataupun marah ni pada tempat yang salah. Itu yang kadang-kadang sebab benda kecil je Ustaz. Bini masak masin terlebih, dia punya marah tu Ustaz. Dia ada satu kes yang dia maklumkan tu, yang buat tuntutan fasaq. Sebab suami dia ni marah waktu tu, dia masak terlebih masin. Suami dia khawin pinggan tu habis terbalik pecah. Padahal ya Allah, berbelas tahun dia duk masak elok, tak pernah pula nak ucap terima kasih. Hanya dengan sekali tu dia tersilap terlebih ni punya baran. Ni tugas siapa yang buat nafsu tu? Yang amarah tadi adalah tugas nafsu. Sebab tu cara nak bendung dia, tuan-tuan, Nabi ajak apa? Bila kita marah, yang pertama kalau duduk kita, kalau berdiri kita duduk. Kalau duduk kita baring.
Kalau tak boleh juga, pergi ambil wudu. Ambil wudu, maka dengan marah itu api. Maka dengan air dia akan sejukkan keadaan. Lepas tu kalau isteri lah, saya pesan juga pada isteri-isteri, kalau suami marah ni biasanya habit suami sama ada dia start motor keluar atau dia tidur. Jangan marah. Kadang-kadang bini dia provoke. Abang ni marah tidur. Orang marah dia keluar. Percayalah itulah solusi yang terbaik. Sebab apa tengah duk marah ni tak rasional. Bila tak rasional akan keluar perkataan yang tak sepatutnya. So better you take a time to cool down first and then start to bincang kat mana penyelesaian. InsyaAllah mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Baiklah Ustaz, kita nak berehat seketika. Para penonton jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton yang terus kekal bersama dengan kita pada hari ini. Jangan buka pekor keluarga kita, cukuplah kita simpan dalam family kita saja Ustaz. Sahabat kita ni di Facebook ada satu soalan cukup menarik. Azliana Syahairi. Soalannya adalah, dalam sebuah keluarga, kita perlu menutup aib keluarga serapi-rapinya tanpa pengetahuan orang luar, tetapi mustahil untuk disimpan. Tapi di zaman ini, walaupun kita tidak bersuara kerana takut berdosa, tapi bila diluahkan di medsos hanya menggunakan jari saja. Apa hukumnya Ustaz? Fadal. Baik, terima kasih pada Puan Azliana Syahairi berkaitan di zaman penuh dengan media sosial ni cerdik sikit. Kan? Dia tak kata ke orang. Sebab kata makna ta'rif kata ni pada kefahaman kita ni mungkin bercakap, kutuk, kata rapat bagi dan sebagainya. Tapi yang zaman moden hari ni diluahkan di media sosial ni menggunakan jari. Takkan nak pakai lidah kot, pitip kan, takkan nak pakai gigi, pakai tulis pakai jari, mulut tak cakap tapi maklumat tetap sampai. Maka sebab tu dalam bab melakukan perbuatan penyebaran aib ini, dia didatangkan dengan macam jalan. Sama ada melalui lidah yang namanya lisan ataupun melalui pena penulisan. Penulisan pena ni disebutkan dengan pen ataupun pensel dan sebagainya, juga termasuk dengan penulisan daripada jari jemari kita. Sebab tu hukum yang kata dosa ni bukan sebab lidah atau mata, tapi apa jua anggota yang digunakan untuk menyakitkan orang. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Yasin ayat 65, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hadapan Allah semua mulut tak boleh cakap. Mulut tak boleh cakap dah. Tak boleh lah. Hang lawyer ke, hang ustaz ke, hang siapa ke, time dunia boleh sembang kemas. Depan Allah, wa tukallimuna aydihim. Tangan kan cakap. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kan jadi saksi. Awak atas dunia awak tulis pakai kaki ke? Tak. Nak abang kata apa? Sekalian anggota di hadapan Allah nanti akan memberikan react mereka, tindak balas mereka untuk apa yang kita buat waktu kita hidup. Jadi sebab tu Allah ni maha adil, kan? Jadi nak buat pahala ni dengan semua anggota boleh buat, nak buat dosa pun dengan semua anggota boleh buat. Baru ni saya ingat kisah satu perbincangan minggu lepas lah, duduk sembang dengan sahabat saya Alif Satar ni. Ada satu movie yang insya-Allah akan dibuat. Saya tengok skrip dia macam mana orang pekak dan bisu baca Quran, Ustaz. Kalau orang buta dia pakai braille tu kan. Bismillahirrahmanirrahim dia baca tu. Okey baik. Macam mana orang pekak dan bisu baca Quran? Macam mana tu Ustaz? Dia tak ada suara kan? Macam mana? Dia gerakkan bibir. Tu ayat Quran, ayat Quran Ustaz, dia nak gerak bibir macam mana? Tak ada sebutan untuk dia nak dengar. Sebab tu baru kita faham kenapa Allah sebut pahala baca Quran ni bukan pada satu perkataan, pada satu huruf. Sebab orang pekak dan orang bisu, cara dia baca Quran adalah dengan alif, ba, ta. Dia baca itu Ustaz. Huruf. Satu alif dapat 10 pahala. Ba satu pahala. Saya tak tahu lah dia punya isyarat tu, tapi saya tahu alif ni confirm macam ni kot. Kan? Sebab alif yang tegak kan. Tuan-tuan tengok, masya-Allah. Allah bagi adilnya dapat pahala ni semua orang boleh buat. Subhanallah. Begitu juga dalam bab dosa. Contohnya orang bisu, dia kata kat orang,
Kenapa maksudnya? Tu diam. Bukan ni, dia tutup hidung. Tutup hidung, Tunjuk busuk. Ustaz, buat macam ni. Apa makna dia? Dia kata busuk kot. Busuk. Aib tak? Aib. Aib. Mulut sembunyi apa tak? Mulut tak cakap. Tak cakap. Tapi perbuatan tu mengaibkan orang tak? Mengaib. Oh. Nampak tak tengok? Anggota tubuh badan dan semua boleh buat pahala dan juga boleh buat dosa. So, good luck. Good luck. Baik Ustaz, Piramli dia ada sebut Ustaz sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami isteri. Yalah Ustaz, kadang-kadang dalam rumah tangga ni biasalah, kita ni bukan perfect pun dengan suami kita, bukan malaikat. Kadang kita buat salah, dia buat salah, kadang ada anak-anak kita dan sebagainya. Tapi kita lah memain peranan untuk kita jaga pekung dalam keluarga kita. Mungkin Ustaz boleh tinggalkan kepada kita 3 poin utama yang boleh kita pegang pada hari ini untuk keluarga kita jaga elok-elok, satu keluarga kita berpimpinan tangan untuk ke syurga Allah SWT. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya rasa ini namanya actionable knowledge, benda yang kita belajar, kita sama-sama terus buat. Yang pertama, kita usahakan dari segi kolektifnya adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk kita bawa dalam kekeluargaan itu ada satu masa dan ruang untuk kebersamaan. So, jadi kalau waktu subuh, carilah curi waktu tu. Sebab saya rasa subuh ni jarang kita keluar kerja dah. Kalau kerja malam, biasa subuh tu dah balik. Kalau kerja pagi, subuh tu dah bangun. Jadi, kita usahakan. Sebab saya rasa dalam bab ni, saya pun sedang mujahadah untuk keluarga saya. Tuan-tuan, mujahadah untuk keluarga tuan-tuan juga. Itulah saya rasa rutin yang best moment ever. To be honest, tak percaya, cuba try. Walaupun mujahadah Allah Ustaz nak bangun subuh ni mau meloreh ni, bangun macam panda, wek seret kepala pun seret lah. Nah, yang kedua, bagi ada ta'lim dalam rumah tangga ataupun maratib amal. Maratib amal ni apa? Catatan dari amal ibadat. Saya pada anak-anak ni kita buat pada mereka ni, contohnya kat pintu bilik mereka tu pelekat waktu solat mereka, mereka semayang ke tidak. Kena bantu anak-anak. Sebab kita facilitate dia, memudahkan urusan dia untuk menjadi hamba yang baik, termasuk kita. Yang ketiga, ambil tahu dan cakna tentang perkembangan anak. Kena ada. Ramai mak ayah kadang-kadang tak tahu pun anak boleh baca Quran ke tak, anak artis sembahyang ke tidak. Nampak tu kita balik ya. Tak pernah tanya pun anak tahiyat akhir baca apa, tahiyat awal baca apa, sujud di antara sujud di antara dua sujud baca apa, rokok baca apa, yang tidak baca apa. Yang kita tahu dia tunggu terbalik ya. Kenapa tak sekali-sekali tanya dia? Kan, tahiyat akhir macam mana, tahiyat awal macam mana, rukun sembahyang apa. Jadi kena ambil tahu perkembangan anak, termasuk dari segi perubahan akademik dan fizikal dia. Kena ambil tahu. Contoh anak macam ada kes hari tu, anak dia sampai umur dah berbelas-belas tahun tak tahu pun buat haid. Dia tanya dah 4 tahun dah datang haid. So pada dia, bila datang haid, dia tak semayang sampai belas-belas hari. Padahal tempoh maksimum itu 15 hari. Dia pula haid tu datang lebih. So kesalahan mak dengan ayah tak pernah cerita, kononnya sebab malu. Sebabkan malu itu merosakkan anak sampai tak tahu terus. Jadi apa anak tak boleh beza darah haid, darah istihadah, nifas apa semua tu, bila dah lagi kelut lah. Hak yang basic ni pun tak tahu. Jadi harus tahu perkembangan anak, harus tahu di mana proses anak itu dah besar dan sebagainya. Benda itu dah jadi tanggungjawab kita sebagai ibu dan ayah. Jadi tolong ambil tahu, cakna tentang perkembangan anak. Allahuakbar. Baiklah Ustaz, mungkin last soalan pada hari ini. Boleh Ustaz? Boleh, sila. Okey, sahabat kita nak tanya bagaimana bagi situasi seorang suami yang tidak bertanggungjawab dari segi nafkah, namun isteri itu menceritakan kepada keluarganya sahaja. Apakah dibolehkan keutamaan pemberitahuan itu kepada keluarganya terlebih dahulu dari pejabat agama syariah kerana bimbang diketahui suaminya akan bertindak lebih agresif? Dia cerita kat family dulu Ustaz, boleh ke? Baik, yang pertama, jika ahli keluarga yang boleh bantu untuk tegur, pada saya itu tidak menjadi masalah. Contohnya, tapi kena tengoklah siapa, jangan minta cerita secara umum. Kan? Aib ke tak aib? Cerita mungkin saya rasa mungkin pada ayah. Sebab ayah ni dia bukan jenis cakap banyak. InsyaAllah saya rasa ayah lah, mana-mana ayah pun dia jenis employ lah. Kan? Dia jenis sangat cool, tidak akan memberikan reaction yang over sangat dan sebagainya. Ataupun siapa-siapa yang dipercayai dalam ahli keluarga, kakak sulung ke, ataupun yang nampak cerdik sikit lah. Ni cerita hak 3 suku, pakai balik awal kita. Sebab takut juga dalam keluarga pun akan berlaku toksik. Saya tengoklah, saya mengamati beberapa kes yang berlaku dalam negara kita.
isu yang berlaku, contohnya isu yang mungkin tak lama baru-baru ni berkaitan isu lah rumah tangga, berkaitan rumah tu nak minta dikosongkan dan sebagainya. Yang reaction lebihnya adalah banyak ahli keluarga ke Ustaz? Ada satu kes hari tu yang berlaku daripada cerai lah, habis ni yang berlaku pun sebabkan adik ipar ni, adik yang perempuan, adik dia cerita kat adik dia tentang suami ni sekian-sekian. So adik ipar ni yang gunakan media sosial buat status sebar. Sampailah orang rapat tahu, pakai media pergi korek. Media ni memang dia hak tu ya. Yang pergi korek. Daripada orang tak tahu, pakat tahu. Daripada tak gaduh. Daripada tak cerai. Itu proses dia. Maka sebab tu kena hati-hati, jangan cari yang toksik-toksik ni. Dan kecuali kalau cerita pada ayah ataupun abang ni, kalau melibatkan keselamatan. Contoh kita tahu suami kita tu memang jenis makan tebuan. Jenis bukan 3 line, 7 line punya gangster punya, jenis marah dia, jenis pelik-pelik, emosi tak boleh kawan ni. Untuk keselamatan silakanlah. Itu memang dalam makhasid syariah ni mengajak kepada kita untuk protection pada diri sendiri itu menjadi keutamaan. Cuma dalam bab ni saya pesan juga ni melibatkan, contoh tadi dia kata berkaitan nafkah, tanggungjawab pada isteri dan anak-anak. Untuk suami ni banyak sangat berlaku Ustaz. Banyak gila berlaku suami tak bagi nafkah kepada isteri. Dia ingat dengan dia bagi rumah, tempat tinggal, makan, minum, pakai, semua tu dah kira nafkah. Yang tu wajib betul dah. Nafkah yang tuan-tuan kena bagi, duit belanja khas kepada isteri ni menjadi kewajipan dalam agama. Bukan nak kena bagi banyak 10-20 ribu dak. Berapa kadar kemampuan. Kalau tanya saya, allocate lah 10 to 15 ataupun 15 to 20% bagi pada isteri. Apalah kiranya sangat Ustaz, dia tolong jaga rumah kita, makan minum kita, pakai anak-anak dan kita. Kalau nak harap kita serika baju melok, baju kedot merata cerut. Kalau nak harap kita jaga anak-anak, tu start try kita pakai jaga anak 2-3 hari tengok. Baju malam, siang, baju pergi jalan sama ya, sedondon anak merapu jadi. Maka apalah kiranya sangat bagi pada isteri duit belanja dan jadikan itu sebagai nafkah yang lebih pada dia pun tak apa. Siapa yang saya pesan ni? Suami yang tak bagi nafkah, yang pertama haram, dan yang kedua berdosa besar. Yang kedua, kamu berhutang dengan isteri kamu. Yang ketiga, dengar ni, kamu takkan rasa cukup dengan rezeki yang Allah bagi. Kalau hampa rasa duit tak pernah cukup, cek balik nafkah isteri bagi ke tidak. Betul, bagi lebih tak apa. Nah, ustaz sebut ni model bini saya duk guna buah ni dah. Betul Ustaz. Nabi sebut apa, di antara sedekah yang terbaik adalah akhrabin, ahlihi, orang dia pun ahli keluarga yang terdekat. Jadi tip ni suami nak murah rezeki, kalau dia minta 100 bagi 200, dia minta 1000 bagi 2000, biar sampai dia penat berbelanja. Penat berbelanja. InsyaAllah tak penat kot. Saya tak katalah saya ni murah, tapi saya rasa kat bank saya bagi dia pegang tak apa. Dia pun cerdik takkan dia nak belanja sampai unlimited. InsyaAllah kita dalam rumah tangga ni check and balance, win-win situation lah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan kerahmatan yang baik dalam rumah tangga, institusi rumah tangga kita. Yang salah kita betulkan, yang dah betul kita tambah baik, dan insyaAllah harmoni dan masuk syurga bersama, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, kita dah berada di akhir siaran. Kita nak minta Al-Fadhil Ustaz untuk mengimamkan bacaan doa penutup kita pada hari ini. Tafadhal Ustaz. InsyaAllah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, sama ada dalam keadaan kami saudara kami saudara. Ya Allah, ya Latif, lembutkan hati kami. Ya Allah, hati kami keras dengan dosa dan maksiat telah kami lakukan. Ya Allah, tangan yang kami tadah pada pagi, tangan yang banyak buat dosa ya Allah, yang melakukan kemaksiatan ya Allah. Kalau kau tak ampunkan kami takut kami akan diazab dengan azab yang pedih ya Allah. Ya Allah, pada kami yang ada mak dan ayah, kau izinkanlah kami dapat berbuat baik dan berbakti kepada mereka, elokkan akhlak kami di hadapan mereka, lunak dan rendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mereka ya Allah. Kami sebagai suami, banyak salah kami kepada isteri, banyak salah kami kepada anak-anak. Begitulah juga kami sebagai anak-anak, banyak salah kami kepada ibu dan ayah. Maka ya Allah, sebanyak manapun kesalahan kami, janganlah kami menyebarkan aib-aib keluarga kami kepada orang ramai ya Allah. Kau berilah kekuatan dan bimbingan untuk kami membetulkan kesalahan-kesalahan yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, cerik-cerik bulat ayam akhirnya bercantun juga. Itulah keluarga kami, falsafah yang kami bawa sampai kami mati ya Allah. Ya Allah, kau tumpangkan kami satu rahim ketika kami bersama dengan ibu kami. Maka ya Allah, janganlah kami berkhianat di atas tumpangan tersebut di antara kami
ibu ayah kami dan anak adik beradik kami yang lain ya Allah. Ya Allah, rahmatilah kami. Pada kami yang sakit, sembuhkanlah penyakit kami. Yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu kepada kami. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. InsyaAllah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan topik kita pada hari ini. Memang cukup menarik. Di dalam keluarga itu ada sakinahnya. Baik, para penonton sekalian, saya Dai Aiman ingin mengundurkan diri sama-sama. Kita mengambil manfaat dalam pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup majlis dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis saf. Mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Saya Dai Aiman, like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.